الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على ابن القاسم الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره مقدار العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat bertemu pada malam ini dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah SWT merahmati pengurusi masjid, Tuan Imam, ahli Tuan Kuasa, semualah yang berkhidmat di masjid ini, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT. Kita berada di bulan Syawal dan akhir bulan Syawal, anugerah. Di antaranya anugerah yang kita semua tahu dah, kita meraihkan satu Aidilfitri atau satu Syawal Aidilfitri, hari raya lah. Dan bukan setakat itu, bulan Syawal juga adalah bulan yang banyaknya peristiwa yang berlaku dalamnya. Di antaranya peperangan-peperangan yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara perang yang masyhur adalah perang Khandaq yang dimenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pelbagai lagi lah peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam bulan Syawal. Dan syukur pada Allah di atas kita duduk dalam bulan Syawal, kita menghidupkan pelbagai program ziarah menziarahi sempena dipanggil apa raya lah. Kita buat jamuan raya ni jamuan hari raya ke jamuan raya? Yang lebih tepat jamuan raya lah. Jamuan raya yang kita tunda macam tunda lah. Macam satu Syawal tak sempat buat, kita buat di bulan Syawal juga tapi hari yang lain. Ada orang kata jamuan hari raya, yang tepatnya jamuan raya. Jamuan hari raya satu Aidilfitri, kerana raya hanyalah satu hari saja, itu satu Syawal. Tapi tidak menjadi masalah apa-apa untuk menziarahi, saling ziarah menziarahi, dan tidak menjadi masalah apa-apa kalau kita nak buat makan-makan, lupa ada ketupat, lemang dan sebagainya, boleh-boleh saja. Semua itu ada anjuran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi makan, dia panggil apa, menjamu tetamu, ziarah menziarahi, silaturahim. Semua itu daripada anjuran daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada hadirin sekalian, Allah senang amat. Maka yang penting adalah saat ini untuk kita, Allah senang amat, menjadikan waktu-waktu yang berharga ini kita hadirkan hati kita untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ini akhir zaman, zaman yang banyaknya orang lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah senang, dan lupa kepada Allah banyak itulah asbab musibah yang banyak. Seperti Allah firman dalam Quran, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang Allah senang lupa Allah senang, ataupun man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling daripada ingatku, kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Kehidupannya akan menjadi sengsara, sempit. Kenapa? Berpaling daripada ingat Allah. Dan ada ulama mengatakan zikri di sini adalah berpaling daripada perintahku. Tetapi hakikat orang boleh menunaikan perintah Allah disebabkan ingat Allah. Maka pentingnya kita menggunakan waktu-waktu kita di masjid dan waktu-waktu yang kita baki-baki umur yang kita ada ini
untuk perbanyakkan zikir pada Allah SWT. Akhir zaman ini kita sangat pentingnya kita berzikir pada Allah SWT. Bukan setakat zikir menyebut di lidah subhanallah subhanallah, bahkan zikir juga itu ingat Allah, agungkan Allah, besarkan Allah di hati kita. Allah SWT lebih baik lagi sampai tahap dapat musyahadahkan Allah SWT. Jadi Allah SWT, maka ingat Allah itu di hati perlu diusahakan. Allah SWT, usahanya adalah dengan kita memperbanyakkan menyebut, barulah akan masuk dan hadir di hati. Sebab Allah SWT, manusia itu untuk dia ingat Allah di hatinya susah, tapi mudah untuk disebut di lidah. Maka dimulakan dulu di lidah untuk supaya Allah bersihkan hati dan masuk zikir itu di hati, dan hakikat zikir itu di hati. Maka Allah SWT, perbanyakkanlah berzikir pada Allah SWT. Allah firman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai sekalian mereka yang beriman, berzikirlah kepada Allah, sebutlah Allah sebanyak-banyak sebut. Allah SWT bersebut banyak-banyak, zikir banyak-banyak. Allah SWT, di akhir zaman ini Allah SWT akan datang satu zaman yang akan terhapus, habis stok makanan. Kita akan menuju satu zaman yang tidak ada makanan. Lebih-lebih lagi lah pada zaman Dajjal. Maka dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah bersabda yang mafhumnya, di zaman Dajjal tidak ada makanan. Kata para sahabat, ya Rasulullah, lepas itu macam mana nak hidup? Kata Rasulullah SAW, hidup waktu itu bukan dengan makan, tapi dengan zikrullah, kenyang dengan zikrullah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Nabi kata, berzikirlah kamu, sebutlah kalimat-kalimat ini, Allah beri kenyang pada kamu. Tetapi bukanlah mai zaman tu baru berzikir. Kena sebatikan dulu zikir itu dalam hati kita sebelum sampai zaman yang susah. Seperti Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, mafhumnya, ingatlah kamu kepada Allah waktu kamu senang, nanti Allah ingat kamu waktu kamu susah. Maksudnya apa? Waktu tak ada musibah, waktu tak ada problem, banyak zikir, mayang, jaga ibadat, munajat, sembahyang hajat tiap hari. Sembahyang hajat tiap hari, minta mudahkan urusan, minta lepas daripada musibah, tiap hari buat. Siapa ingat Allah waktu senang, waktu lapang, Allah ingat dia waktu sempit nanti. Allah ingat waktu dia susah nanti. Apa maksud Allah ingat? Allah bantu dia, Allah tolong dia. Allah sesenang. Siapa yang waktu tak ada masalah, tak ada musibah, tak ada penyakit apa ni, zikir, ibadat, insya-Allah waktu dia susah, dia problem nanti, mudah saja dia akan keluar, daripada masalah. Kenapa? Orang yang waktu lapang dia ingat Allah, ini hamba yang baik, Allah bantu dia. Hamba yang kurang baik sikit, waktu lapang, waktu senang, lupa Allah SWT. Waktu sihat tak berdoa pun untuk sihat, waktu sakit baru nak ingat, ya Allah sihatkan aku. Sedangkan sihat yang Allah bagi pada kita, Allah boleh cabut bila-bila masa sahaja. Maka pentingnya untuk kita berdoa pada Allah tiap-tiap hari sebenarnya. Doa yang terbaik yang Rasulullah ajak. Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis, Nabi bersabda yang mafhumnya, mintalah kalian kepada Allah. Allah is'alu. Mintalah kamu kepada Allah SWT. Minta doa maksudnya. Kata sahabat, ya Rasulullah, kami nak minta apa ya Rasulullah? Rasulullah kata apa? Mintalah kamu kepada Allah as-salamata wal afiyah. As-salamah wal afiyah. Ini penting. Allahumma inna nas'aluka as-salamata wal afiyah. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau as-salamah. As-salamah itu apa? Kesejahteraan. Penting kesejahteraan. Allah SWT. Pentingnya keamanan. Allah SWT. Yang kedua,
wal afiyah, sihat. Seolah-olah hadis ni nak mengkhabarkan pentingnya kesejahteraan dan keselamatan. Rasulullah kata kepada sahabat doa ni, Allahumma salli ala Allahumma inna nas'aluka as-salamata wal afiyah, selamat, sejahtera dan juga al-afiyah, sihat. Afiyah di sini bukanlah hanya sihat badan. Afiyah, Allah sallallahu daripada segala perkara yang mudaratkan kita. Apa saja. Kita keluar daripada rumah, kita nak selamat di jalan, al-afiyah yang tu. Kena accident, tak ada afiyah. As-salamah wal afiyah. Pentingnya kedua-dua ini, kesejahteraan dan juga kesihatan. Apa guna sejahtera hidup kita, aman dunia kita, aman negeri kita, tapi dalam masa sama kita tidak sihat? Kurang manfaatnya. Tak nikmat juga hidup. Malaysia aman, kampung kita banyak nikmat, rumah kita elok, kereta kita elok, duit kita banyak, sejahtera. Tak ada masalah apa-apa dari segi kesejahteraan, selamat, aman. Dalam masa sama sakit, doktor kata sakit. Sebab tu penting sejahtera dan sihat benar juga. Tetapi kalau sihat saja tak aman, tak guna juga. Sihat-sihat tapi tak aman pula, tak sejahtera pula keadaan, maka tidak ada gunanya juga. Kepentingnya kita untuk berdoa kepada Allah, ingat Allah waktu sihat tu, ingat Allah tu. Allah senang. Seperti Nabi bersabda, ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Beramallah soleh, sihat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, dan hidup sebelum mati. Itu hadis. Dan Raihan ambil buat lagu, ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Itu hadis Nabi SAW. Maka siapa yang waktu sihat, waktu lapang, waktu aman ini sedang berzikir pada Allah, kembali kepada Allah, munajat kepada Allah, dia hamba Allah yang soleh. Dia hamba Allah yang Allah pasti akan bantu dia bila dia datang kesusahan dalam hidup dia. Lah ni kita macam tak ada apa lah ni, rasa macam okey pun. Covid pun lah ni dah macam okey. Walaupun ada orang duk kena agak sikit-sikit, tak macam dulu dah. PKP pun dah tak ada. Kita masuk nak macam endemik dah. Nampak macam sejahtera semua, tapi kita kena ingat ke depan wallah alam apa pula. Maka inilah time untuk kita teruskan maksudnya berzikir ataupun ingat-ingat pada Allah SWT. Jadi para hadirin sekalian, Allah SWT, waktu-waktu yang ada ini, kesempatan yang ada ini, pentingnya kita menjaga diri kita di akhir zaman. Zaman yang penuh dengan fitnah, zaman yang penuh dengan kemungkaran, zaman yang penuh dengan cobaan dan dugaan. Maka pentingnya bagi kita pada hari ini untuk menjaga keluarga kita, orang yang terdekat dengan kita. Seperti Rasulullah SAW sabda, Allahumma salli, idza ra'aita syuhan muta'an wa hawa mutaba'an wa dunya mu'tharatan wa i'jaba kulli dhi ra'yin bi ra'yihi fa'alaika bi khuwaisah nafsika. Apabila kamu melihat syuhan muta'an. Syuhan ni apa? Syuhan ni bakhil terlampau, bakhil sangatlah. Bakhilun, syuhun, dua-dua makna bakhil. Kalau bakhil, tak mau keluarkan infak sedekah, orang minta tak mau tolong, bakhil. Haji bakhil dia panggil. Kalau syuhun, bakhil juga, bakhil melebih ni yang ni. Macam mana? Contoh orang minta kat dia duit, dia kata, pakcik saya tak makan lagi, tolong sedekah RM5. Dia kata, aku tak ada duit. Padahal duit banyak, RM5 tak habis pun kalau dia bagi duit dia. RM5 tu kalau dia bagi dapat pahala. Orang ni susah sungguh yang main ni. Tiba-tiba kawan dia yang nak tolong, kawan dia yang bawa keluar RM5. Dia kata apa? Simpan duit hang. Duit hang simpan. Rugi yang bagi kat orang ni. Baik yang simpan makan sendiri. Ini syuhun. Adik nak tolong abang, kakak kata apa? Tak usah tolong lah, biar dia usaha sendirilah. Simpan duit hang tu. Padahal kita kena seru, ajak orang sedekah. Ada orang dia kata apa? Tak usah sedekah lah, simpanlah duit. Dia tak mahu sedekah, orang nak sedekah dia tak bagi. Syuhun, yang ni berlaku di akhir zaman. Akhir zaman akan wujud perkara ni. Boleh juga dimaknakan
orang hanya keluarkan duit untuk berhibur, permainan, konsert, syok-syok lah bahasa Kedah kita. Tapi untuk agama Allah, untuk keselamatannya nanti di akhirat, untuk zakat, dia tak keluar itu. Untuk mewah-mewah rumah, untuk makan sedap, dia keluar. Dia macam infak macam mana, bagi keluar. Untuk perkara yang mendapat keridaan Allah, ke agama Allah, ada simpan. Syuhun muta'un, bakhil yang ditaati, wa hawa mutaba'un, nafsu yang diikuti, hawa. Kalau kita mengerti tasawuf, ada 3 perkara, 3 unsur dalam badan kita ni. Yang pertama, nafsu. Nafsu tu apa? Diri kita. Ni nafsu ni. Nafsu. Yang kedua, syahwat. Syahwat. Yang ketiga, hawa. Okey. Nafsu tu apa? Physical. Maksudnya diri kita. Diri kita, nafsu. Allah. Kehendak nafsu, kehendak diri sendiri, tak mau ikut taat pada Allah, nak ikut diri sendiri. Nafsu dia panggil. Nafsu ni keluar daripadanya syahwat. Syahwat tu pula apa? Keinginan. Teringin tu, teringin ni, syahwat. Hawa tu apa? Hawa tu dia nak material, kebendaan. Mundir dan diam. Bising. Okey, nafsu ni, bila nafsu ada, bila nafsu ni keluar syahwat. Orang kata nafsu syahwat. Apa maksud nafsu syahwat? Nafsu keluarkan syahwat. Bila nafsu tu main syahwat. Syahwat apa? Syahwat ni apa? Keinginan. Allah SWT. Tengok orang kaya, rumah sampai 4-5 tingkat. Teringinnya kalau aku kaya macam tu. Syahwat. Allah SWT. Hawa ni apa? Dan keinginan ni, syahwat ni juga syahwat kepada contoh nak makan banyak, tidur banyak, nak makan elok, mahal-mahal. Syahwat tu semua syahwat, keinginan. Tapi hawa ni apa? Dia nak, Allah SWT, dia panggil apa? Kebendaan, benda. Bukan takat dia nak makan, dia nak minum, dia nak tidur banyak apa semua, bahkan dia nak benda. Contohlah, ni termasuk juga pangkat, kebesaran, nama, harta benda. Yang ni panggil hawa. Syahwat ni macam, syahwat ni luas. Ada syahwat yang haram, ada syahwat yang harus. Syahwat yang haram contoh tengok orang perempuan. Syahwat yang harus contoh nak makan sedap, harus. Allah SWT. Jadi Allah SWT, Rasulullah bersabda, idza ra'aita syuhan muta'an wa hawa mutaba'an. Hawa yang diikuti. Jiwa, nafsu hati ni, nafsu ni, hawa ni, dia nak pangkat contoh. Allah SWT. Orang akhir zaman akan usaha dapat pangkat walaupun dengan cara yang dilarang oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah. Walaupun janji tipu, janji dapat jawatan dulu, janji dulu kata dia. Janji dapat jawatan dulu lah, janji tu tak apa, depa nanti kelentong sikit-sikit, depa bukan tahu sangat. Janji nak dapat jawatan maksudnya cara haram. Ataupun dia nakkan jawatan, sanggup buat fitnah pada orang lain, menipu dan sebagainya. Ataupun dia sihir orang lain untuk dia dapat jawatan tu, ada juga. Maka ini problem akhir zaman. Nafsu ataupun hawa yang diikuti, kata Rasulullah. Dia ikut sungguh maksudnya hawa dia. Hawa dia nak apa? Nak harta. Dia sanggup bisnes walaupun bisnes dia haram. Taat sungguh nafsu tu. Akhir zaman, na'udzubillah min dzalik. Wa hawa mutaba'an wa dunya mu'tharatan. Apabila kamu tengok nanti di akhir zaman, dunia lebih terkesan di hati manusia daripada akhirat. Dunia lebih terkesan. Stadium berapa ramai orang pergi tengok bola? Kuliah masjid berapa orang main sembahyang jemaah? Berapa orang main baca Quran di masjid? Berapa orang main dipanggil apa dengan kuliah di masjid? Beza sangat banyak. Manusia lebih terkesan dengan dunia, hiburan, permainan daripada ibadah kepada Allah di akhir zaman. Allah SWT. Zaman Rasulullah, tempat maksiat sedikit orang, tempat ibadat ramai orang. Akhir zaman, tempat ibadat sikit orang, tempat hiburan dan permainan ramai orang. Allah SWT. Jadi Rasulullah sebut akan datang zaman tu. Wa hawa mutaba'an wa dunya mu'tharatan. Allah SWT. Wa i'jaba kulli dhi ra'yin bi ra'yihi.
rasa takjub seorang pemikir dengan pemikiran dia. Yang ni problem juga akhir zaman banyak ini. Atau Facebook ni kita tak layan sangat. Jangan kita macam menghayati sangat Facebook tu. Bahaya tu. Bahaya sangat tu. Hiduplah dengan alam yang semula jadi. Alam semula jadi tak. Alam yang dijadikan oleh Allah ni luar ni. Alam semula jadi tu sains. Allah yang jadikan, bukan semula jadi sendiri, tak ada. Allah jadikan. Dan itulah dalil wujud Allah dari segi hukum aklinya. Apa dalil wujud Allah? Wujudnya alam ini, adanya alam ini. Jadi Allah senang. Kalau kita duduk dalam media sosial, kita stres sebenarnya. Kita sedang ditarik sebenarnya. Kalau kita hidup kita media sosial, pakcik-pakcik tak tahulah ada Facebook ke tak. Geng-geng muda ni ada sikit. Pakcik-pakcik pun mungkin ada, tapi tak ambil tahu sangat saya rasa. Bagus sangat, alhamdulillah. Ni zaman kami ni, maksudnya zaman geng muda sikit ni. Ada orang muda, kita fokus sama orang muda sikit. Dia hidup dia media sosial. Facebook itu dan ini. Dia sangat peduli dengan komen-komen, isu-isu semasa. Allah SWT. Apa jadi pada dia? Stres, sibuk. Allah SWT. Dia rasa macam ada suatu benda yang dia tak boleh keluar. Allah SWT. Maka itulah tempat syaitan mempermainkan manusia pada hari ini. Kalau ulama di zaman kita ngaji dulu, dia angkat handphone. Dia kata apa? Ini syaitan akbar. Ini syaitan paling besar ni, saudara. Di ulama zaman dulu. Di ulama zaman kita ni, oh dia sangat marah dengan handphone. Walah, itu dia. Ada kebaikan, ada buruk dia. Seri nak abang apanya? Dalam tu penuh dengan yang Rasulullah sebut dalam hadis ni, wa i'jaba kulli dhi ra'yin bi ra'yihi. Seorang pemikir, dia kagum dengan pemikiran dia sampai dia hina orang lain. Saya paling sahih, saya paling betul. Yang tak sama faham dengan saya, bodoh, tak cerdik, tak ada ilmu, jahil. Orang lain dia rendahkan. Dia kagum dengan pemikiran dia. Bila tengok orang bagi juga pendapat, dia akan tolak. Tak kira lah dalam mesyuarat ke, dalam Facebook ke, akan ada orang macam ni. Ini soal pendapat tu, pakai pandangan saya nah. Hamba tak tahu aku siapa nah. Tu dia. Saya ni pengalaman banyak dah. Ya, pengalaman banyak, tapi pandangan orang kena dengar. Ya, kerja kamu tinggi, SJL kamu tinggi, tapi pandangan orang mungkin lebih bagus. Dengar dulu pandangan orang, bukan tolak terus. Ini akhir zaman. Wa i'jaba kulli dhi ra'yin bi ra'yihi. Maka di Facebook kalau banyak macam ni, rest macam mana? Letak handphone sebelah, tengok pokok, tengok sungai, tengok kehijauan, masya-Allah, tenangnya alam. Duduk jangan pegang handphone. Duduk waktu mana kes 9, kes 10 tu, waktu sunyi tu, dengar bunyi cengkerak, kenek. Sunyi malam, Allah. Rest kan? Jangan kita hanya hidup dengan tu. Dia akan rosakkan hidup kita. Kita hidup dengan alam yang diberikan oleh Allah ini. Di situ kita boleh mengenal Allah, semakin bertambah tauhid kita, bahkan semakin tenang jiwa kita. Kerana Allah jadikan alam ini untuk kebaikan kita. Allah jadikan alam ini manfaat untuk kita. Dan Allah jadikan alam ini sebagai alamat untuk kita kenal Allah SWT. Tengok Facebook tu, dia pergi kenal yang lain. Allah SWT. Na'udzubillah min dhalik. Jadi saya nak sebut apanya? Penting kita menjaga keluarga kita, orang terdekat kita. Rasulullah bersabda, wa ijaba kulli dhi ra'yin bi ra'yihi. Waktu ni fa'alaika bi khuwaisah nafsika. Bila kamu dah tengok keadaan semua yang saya sebutkan tadi lah, hendaklah kamu jaga diri kamu dan keluarga kamu ataupun kelompok kamu. Jaga yang ni saja, yang lain tinggalkan. Da'al awam. Hadis yang lain Nabi kata, tinggalkan kamu urusan orang awam. Da'anka amral ammah. Tinggalkan urusan orang awam. Orang duduk sibuk, komen, gaduh, tengkang. Baik pergi gampar. Lebih aku pergi berzikir. Lebih aku tengok sungai lagi bagus. Masya Allah, tenangnya tengok sungai. Dan itu sunnah juga. Dan hadis riwayat Imam Dailami tak salah, atau Ad-Darani, ada sebut Rasulullah ni ada waktu-waktu Rasulullah suka pergi kampung-kampung, pergi tengok sungai, ayam mengaliak. Dia tengok ayam mengaliak. Terapi sebenarnya untuk stres-stres kita. Tengok Allah lapang. Dan Rasulullah juga dalam hadis suka tengok kehijauan. Tengok kebun-kebun hijau. Rasulullah suka. Dan itu bagus untuk manusia. Terapi untuk manusia. Ada satu kajian, ini kajian betul lah. Ada orang yang mereka merawat orang gila di Eropah lah, di barat sana. Satu orang gila dikurang dalam wad gila,
dalam rumah orang gila, tu saja. Macam kurung lah. Satu orang gila dikurung juga dia, tetapi dinding dia cermin. Luar kawasan tu kehijauan, bukit-bukit kehijauan, tiap hari dia tengok. Pulih gila dia, pulih. Jadi orang normal balik. Masya Allah, tengok apa yang Rasulullah buat tu ada manfaat untuk umat. Rasulullah contoh. Dia tengok tiap hari bukit hijau, tengok. Yang anu pula dikurung macam asrama. Ada tingkat-tingkat bentuk sikit lah. Yang ni dinding cermin semua. Cermin cernih. Dia buka mata terus kita nampak kehijauan. Suasana Masya Allah. Pulih daripada gila. Pulih daripada gila. Allah senang. Sebab orang gila ni dia kacau otak kan, otak problem. Jadi dia kena, ada kenapa? Bagi otak dia macam normal balik dengan tenang. Tenang, fokus, jangan tekan, relax, pulih. Itu kajian itu di Eropah itu. Jadi Allah senang amat. Jadi Nabi sebut, hendaklah kamu menjaga diri kamu dan keluarga kamu. Allah senang. Punca kerosakan di akhir zaman adalah orang peduli orang lain, dia tak peduli keluarga dan diri dia. Akhirnya semua masyarakat rosak. Contoh, dia ni baik, orang ni baik, dia baik dah, dan keluarga dia pun baik. Dalam masa sama, akhir zaman banyak isu. Dia ni mula kurang peduli keluarga yang dia dah baikkan tu, diri dia yang dah baik pun dia kurang peduli. Dia mula shock dengan isu, baca di Facebook isu ni, mula ambil tahu hal orang, mula cari aib orang, mula tenggelam dengan isu-isu yang ada di luar. Tak dan dah nak peduli diri, bina diri, elokkan diri dan juga keluarga. Akhirnya isu orang rosak, dia pun rosak. Paling kurang di akhir zaman, biarkan awam macam tu, yang penting kita selamatkan diri dulu. Kita kata tu tak boleh dakwah ke? Boleh dakwah, tetapi bukanlah kita pening pasal orang sampai kita tak peduli keluarga kita dan juga diri kita. Allah SWT. Silakan nak dakwah 40 hari ke, 3 hari ke, tidak menjadi masalah apa-apa. Yang ini menjadi masalah, terlampau pedulikan orang lain sehingga diri terabai dan keluarga terabai. Akhirnya masyarakat tak dapat dipulihkan, diri dan keluarga tak dapat dipulihkan, semuanya rosak. Na'udzubillah min zalik. Satu Rasulullah yang sebut ni, jaga diri, jaga keluarga. Ataupun khuwaisah ni boleh dimaknakan orang yang faham kamu, orang yang bersama dengan kamu. Itulah hadis tu. Contoh, lah banyak sangat benda tak elok ni, problem benda tak elok ni, kita habaq ke keluarga, jangan terlibat dengan ni, jangan duk peduli benda ni, ini. Kita juga pesan kat diri kita. Dan kita pula ada kawan baik, kawan yang bila kita cakap dia dengar, maka cakap kat kawan, benda ni jangan duk terlibat, ni bahaya ni fitnah banyak ni. Selamatkan orang yang boleh faham dan orang boleh ikut kita saja. Ada orang main kita, dia kata apa? Saya pening lah Ustaz, pasal apa orang kampung saya tak mau dengar cakap saya, tak mau saya ajak pergi masjid, tak mau. Macam-macam dah saya buat ni, mereka tak mau kat ni. Tinggalkan hal mereka, jaga saya yang main masjid ni, jaga yang ni. Mereka macam mana? Doakan, dan ada masa ajak juga. Untuk sedih, peduli mereka buat tak main, sampai kita kurang peduli kawan-kawan terdekat, itu bahaya. Oh, kalau orang lain dia ziarah, pergi ajak pergi masjid, kawan dia sendiri dia tak ziarah, itu bahaya sebenarnya. Takut-takut yang kita duk ziarah, ajak pergi masjid yang tak mau main tu, tak peduli kita, kawan-kawan yang rapat dengan kita kurang ziarah mereka, kurang ada hubungan yang baik dengan mereka pun tinggal kita. Itu habis. Akhir zaman ni kata Rasulullah, utamakan dulu orang yang bersama kamu, perbaiki mereka dulu, kasih sayang dengan mereka dulu. Dulu mungkin kita boleh peduli semua orang, insya-Allah boleh, tak ada masalah apa. Akhir zaman takut-takut bila kita peduli orang lebih, kita terhanyut dengan orang tu. Mula-mula kita nak ajak orang, tengok orang ajak kita, na'udzubillah. Mula kita nak try saja masuk Facebook ni, nak komen-komen, akhirnya orang kata kita sikit, kita pun cari hujah nak lawan, akhirnya kita terikat dengan benda tu. Na'udzubillah min dzalik. Jadi itu hadis Nabi SAW. Maka pentingnya zaman-zaman macam ni, kita utamakan dulu orang terdekat dengan kita. Orang terlampau ramai sangat tu macam mana? Dakwah juga, doakan juga. Tapi sampai sibuk dengan mereka, sampai tinggalkan orang yang boleh ikut kita ni, itu satu benda yang bahaya. Takut kedua-duanya kita terlepas. Allah senang. Dan di akhir zaman ini, Allah senang untuk penting juga untuk kita tahu, Allah senang amat, zaman yang macam ini pentingnya kita elokkan kelompok-kelompok yang ada ni. Jemaah masjid, kita jaga jemaah masjid kita. Hai madrasah, jaga madrasah dengan tuk guru dia. Kenapa? InsyaAllah dengan berkat kita menjaga kelompok-kelompok kecil, Allah bagi cahaya hidayah, rahmat. Akhirnya yang kecil ni akan makin besar,
makin besar. Problem lah ni, jemaah dah kecil, bergaduh hasad dengki sama mereka pula. Problem ini. Hak masyarakat luar nak pulihkan payah tau. Kecuali hidayah Allah mudah untuk mereka, selesai. Hak luar susah nak buat, kita nak baik. Hak kelompok kecil pula bergaduh, hasad dengki, problem sama mereka, habis. Dalam rumah ada fitnah akhir zaman, luar rumah ada fitnah akhir zaman. Masuk fitnah dalam semua tempat. Seperti Nabi SAW sabda, akhir zaman fitnah akan masuk dalam rumah-rumah orang Islam macam hujan yang turun di atas bumbung. Masuk. Tak ada satu rumah terlepas ada fitnah akhir zaman, kecuali orang yang berjaga, berdoa pada Allah keselamatan. Maka saya balik kepada tadi, untuk kita selamat di akhir zaman, Allah SWT, asbab utama adalah kuatkan hubungan dengan Allah SWT. Alhamdulillah di sini kita mengaji di masjid, mengaji tauhid, mengaji fiqh, mengaji tasawuf, mengaji tafsir apa semua. Alhamdulillah. Cuma yang pentingnya untuk kita untuk terus kuatkan lagi hubungan kita dengan Allah SWT. Yang pertama, perbanyakkanlah zikir pada Allah SWT. Jangan tinggal zikir pada waktu pagi. Kita bacalah subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Yang ni baca sebelum sembahyang subuh atau lepas sembahyang subuh. Yang itu dalam hadis Nabi SAW. Yang kedua, jangan tinggal baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin tiap-tiap hari 100 kali. Selepas sembahyang duha itu lebih baik. Disebut oleh Al-Imam Abdullah Al-Haddad dalam kitab dia. Kalau dalam hadis ni banyaklah fadilat dia. Di antaranya Rasulullah bersabda, khairud doa, sebaik-baik doa adalah doa dhunnun. Dhunnun itu apa? Nabi Yunus AS, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rasulullah tak kata zikir, Rasulullah kata doa. Kita cari balik mana ada doa lah tu kan. Tapi ulama syarah, kenapa Rasulullah kata sebaik-baik doa lah doa dhunnun. Dan Allah sendiri sebut dalam Quran tentang doa Nabi Yunus. Allah senahmat. Allah sebut apa? Fanajayna minal gham. Allah senahmat. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Allah sebut tentang nunjil mu'minin. Berjayanya orang beriman ni, iaitu Nabi Yunus AS, atau umumnya orang beriman yang berdoa kepada Allah, mengatakan la ilaha illa anta subhanaka, Allah lepaskan. Allah senahmat. Okey, Nabi kata doa tak ada doa lah tu. Makna dia macam ni, la ilaha illa anta, tiada Tuhan melainkan Engkau. Subhanaka inni, maha suci Engkau, inni sesungguhnya aku, kuntu minaz zalimin, telah termasuk, Allah selamat, minaz zalimin, orang yang menzalimi. Allah selamat, zalimin, orang yang menzalimi, itu orang menzalimi diri sendirilah. Tak ada doa pun. Ulama kata inilah doa. Rasulullah sebut doa. Kenapa? Di sini ada kalimat la ilaha illa anta subhanaka. Tengok. La ilaha illa anta apa maksudnya? Tiada Tuhan yang boleh menyelamatkan aku, tiada kuasa yang boleh menyelamatkan aku, tiada, ya Allah selamat, yang sebaik-baik penyelamat yang boleh menyelamatkan aku, Allah selamat, melainkan anta, Engkau saja. Seolah Engkau saya boleh selamatkan aku, selamatkanlah aku. Itu hakikatnya. Subhanaka, subhanaka di sini maksudnya apa? Maha suci Engkau daripada memiliki sifat-sifat kekurangan, sifat yang disebut naqais. Mustahil Engkau memiliki sifat kekurangan. Mustahil. Engkau maha sempurna. Engkau zat yang memiliki sifat, segala sifat-sifat kamalat. Tidak mungkin Engkau boleh selamat, tidak mungkin Engkau tak mampu selamatkan hamba-Mu lampau ikan. Tak mungkin. Manusia tak boleh selamatkan aku. Mana manusia boleh selamatkan Nabi Yunus dalam ikan? Nabi Yunus ni dia dakwah pada kaum dia. Dakwah, kaum dia ingkari dia. Dia rasa macam aku tinggal buang depa ni. Aku ajak depa tak dengar sangat. Tinggal jelah depa ni. Akhirnya dia naik kapal. Dia naik kapal tengah laut, jadi macam problem. Ada orang kata kita kena buang seorang dalam kapal ni. Kami rasa adalah seorang yang problem, yang kena kita lepaskan laut, barulah kapal ni akan stabil balik. Kata mereka, jom kita undi, saya letak nama-nama, kita cabut tengok siapa yang akan kena buang. Allah SWT. Akhirnya naiklah nama Nabi Yunus. Mereka kata Nabi Yunus ni orang soleh, takkan kita nak buang dia lah. Kita buang je lah.
Mungkin sebab dia buang, akhirnya dibuang, ikan main telan dia. Allah SWT. Dan ikan tu pula, kalau dalam ikut dalam ayat Quran, dalam tafsir dan sebagainya, ikan tu turun, dia masuk ke dasar bawah sana, dalam lah, sampai tahap kelam, laut yang kelam, tak ada cahaya, gelap. Dalam Quran Allah kata kami selamatkan dia daripada dua kegelapan. Yang pertama gelap dalam laut, yang kedua gelap lampu ikan. Lampu ikan mana ada lampu? Dua gelap, ikan makan, duk lampu ikan besar lah, ikan apa ikan besar tu makan. Siapa nak selamat Nabi Yunus? Bomba boleh selamat tak? Tak boleh, bomba tak boleh selam dalam sangat. Siapa boleh selamat? Polis boleh selamatkan dia? Tak boleh. Kerajaan boleh selamatkan dia? Tak tahu Allah, mungkin tak boleh. Nak pergi cari tu dalam sana, nak pergi buka pula perut ikan tu apa? Cerita panjang ini, masalah, problem banyak. Tambah waktu tu mana ada macam kita ni, Allah SWT. Tapi walaupun teknologi tidak ada yang canggih untuk menyelamatkan Nabi Yunus, tapi ketahuilah bahwasanya Allah Maha Agung, Maha Kuasa. Setakat teknologi itu makhluk, tak ada apa lemah ya. Teknologi pun tak ada apa sangat, atas izin Allah yang berlaku tu, fungsi tu. Allah Maha Agung, Maha Kuasa lah yang selamatkan Nabi Yunus. Dengan apa Allah selamatkan? Bukan Allah hantar dia panggil apa, Allah SWT, apa-apa yang mai bunuh ikan tu, tak ada. Ikan tu hidup. Dalam ayat Quran Allah kata apa? Kalaulah kami biarkan Nabi Yunus, kalaulah dia tidak menyebut la ilaha illa anta, kekal dia dalam perut ikan sampai hari kiamat. Ayat Quran tu. Sampai ada ulama tafsir mengatakan ikan yang telan Nabi Yunus masih hidup. Hidup lagi ikan tu. Dalilnya Allah kata sampai kiamat dia dalam perut. Maksudnya ikan tu hidup sampai kiamat. Itu maksudnya. Tafsir daripada ulama lah. Ikan tu ada lagi, wallah lah, ikan tahun 2 tahun tak tahulah. Wallah alam lah. Ada tak ada wallah alam, tapi ayat Quran macam tu. Jadi dengan kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, bergegang arasy Allah, maka waktu itu Allah lepaskanlah Nabi Yunus dari perut ikan dan juga daripada laut yang dalam. Lepas, selamat Nabi Yunus AS. Dan Rasulullah bersabda yang mafhumnya, barang siapa yang menghadapi satu musibah ataupun kesulitan, kesusahan, lalu membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, dia akan lepas daripada musibah ataupun kesusahan itu. Berapa banyak masalah yang ada di akhir zaman. Tak masalah kampung, masalah keluarga. Tak masalah keluarga, masalah cucu-cucu kita. Ada sebahagian orang anak terlibat dengan dadah. Ada sebahagian orang anak terlibat dengan jenayah. Ada sebahagian orang anak tak mau solat. Semua ni kegelapan yang kita sedang duduk. Keluar daripada gelap ni dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rasulullah dah tinggalkan zikir ni. Allah dah ajak kita dalam Quran. Allah dah jamin dah untuk pelepasan bagi orang yang baca. Apa orang baca? Baca-baca apalah jemaah kita insya-Allah baca. Allah SWT. Cuma kita nak peringat saja untuk diri kita dan semua. Baca lagi kalau dah baca dah. Satu kali waktu duha. Nak sebut pasal kelebihan la ilaha illa ni banyak sungguh lah. Dalam ni tauhid pun ada. Tauhid pun mantap kalau kita baca. Akidah pun mantap. Subhanaka. Kalau kita nak belajar tentang subhanaka ni, kena belajar dalam tauhid ni, kena belajar berkenaan dengan mukhalafatu ta'ala lil hawadith. Yang tu kita faham subhanaka, subhanallah, maha suci Allah. Okey ya. Jadi subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allah SWT. Atau kita belajar saja sifat-sifat salbiyah. Boleh faham tu subhanallah tu. Sifat salbiyah. Allah SWT. Qidam, baqa, mukhalafatu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah. Belajar itulah. Jadi Allah SWT tak apa. Jadi bacalah setiap hari. Allah lepaskan insya-Allah. Allah ada. Masalah macam apa Allah ada. Anak tak semayang, cucu masalah. Problem kampung, problem Malaysia, problem negara, problem umat. Dengan zikir Allah akan lepaskan. Mungkin ada orang kata takkan zikir pun Allah boleh bagi lepas kot. Itu Quran cerita tu. Ada Nabi Yunus pergi tikam perut ikan tu. Orang telan aku nak saat berkeluar keris saat berkeluar pedang tak tikam ikan tu mati bang. Kalau ikan tu mati, Nabi Yunus lagi tak boleh keluar. Nak keluar macam mana? Ikan kalau mati lagi tenggelam. Nak keluar problem macam mana lagi susah. Bukan gambar kartun, kena telan dengan ikan, dia pergi pegang jantung ikan. Bagi geli-geli ikan, ikan gelak-gelak dia keluar. Itu kartun tu. Mana boleh keluar? Ikan punya besar. Mungkin besar masjid ni ikan tu. Allah SWT. Ada Nabi Yunus usaha macam mana? Dia buat apa? Tentera mana mai tolong dia?
Zikrullah, la ilaha, doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Hadis Rasulullah kata, lepas siapa ada masalah, lepas siapa dalam kesulitan, satu kali. Yang ketiga kita bacalah setiap hari, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Dalam hadis Rasulullah bersabda, siapa baca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, kuburnya akan bercahaya, tak gelap kubur dia. Yang kedua, tidak akan fakir dia, tak akan fakir, tak akan miskin. Lah problem ekonomi jatuh, dia kata gandum tak ada, makanan necessary tak cukup lepas ni, nanti akan berlaku kebuluran. Orang mukmin kata apa? Allah akan ada, dan untuk mendapat pertolongan Allah, zikrullah, selesai. Yang nak tanam, simpan stok makanan, itu terpulang masing-masing, harus saja. Cuma kembali kepada Allah, itu yang paling mujarab sekali. Berzikir kepada Allah, itu yang paling cepat sekali datang ke rezeki kita. Siapa duk berzikir dah lah ni, ke depan susah lagi ni. Susah macam mana pun Allah lepaskan dia. Ada saja jalan tu. Jaminan Rasulullah tidak akan fakir orang baca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Zaman fakir akan mai, zaman susah akan mai, zaman musibah akan mai, zaman balak akan mai lagi, bahkan mungkin lebih susah. Itu daripada hadis Nabi SAW. Bukan kita baca kitab Yahudi, bukan kita baca kitab Kristian, kita baca kitab Allah dan juga sunnah Rasulullah SAW mengkhabarkan zaman gelap tu. Kecuali orang berzikir, orang bercahaya, dia akan selamat. Yang keempat, bacalah Allah senang amat. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali sebelum tidur. Sayyidah Fatimah satu hari, Allah senang. Zikir ni seperti mana pun lah ni saya bagi saja. Penting sangat dah lah ni untuk kita buat hak ni zikir-zikir macam ni. Sikit-sikit lah, satu sikit lah. Okay, Allah senang amat. Satu hari Sayyidah Fatimah rasa berat buat kerja rumah. Dia masuk insya-Allah noh, sikit kita tutup sikit lah. Tanggung ayak ni, pergi telaga korek ayak, apa ambil ayak, tanggung buat balik rumah. Lebam Sayyidah Fatimah, anak Rasulullah, isteri bila Sayyidina Ali. Satu hari Sayyidina Ali kesian tengok Sayyidah Fatimah. Dia kata, wahai Fatimah, pilah minta ke ayah, minta ke Rasulullah, seorang hamba boleh tolong kamu. Kesian tengok isteri. Sayyidah Fatimah bila nak pergi rumah Rasulullah, ni ringkas cerita ni panjang, detailnya panjang, sikit-sikit kita ambil, masa pun pendek. Pipi tengok ada tetamu, nak pergi minta hamba, ada tetamu, segan, Allah malunya ada tetamu, balik rumah. Sayyidina Aisyah nampak, Sayyidah Fatimah nak buat apa ni? Dia patah balik. Habis balik tetamu, dia bagi tahu Rasulullah, ya Rasulullah, tadi aku nampak Fatimah main tadi, ada hajat kot. Malam tu terus Rasulullah pergi rumah Sayyidah Fatimah, masuk dan duduk di antara Fatimah dan juga Ali, Sayyidina Ali. Rasulullah tengah daripada kiri kanan. Kata Rasulullah, ada hajat apa wahai Fatimah? Kata Fatimah, aku malu ya Rasulullah, saya malu dah Rasulullah. Kata Ali, Sayyidina Ali kata, ya Rasulullah, tadi nak pergi minta seorang hamba tadi. Sayyidina Fatimah ni dah berat dah buat jamaah, kesian kat dia. Kata Rasulullah, wahai Fatimah, engkau nak tak aku ajarkan kepada engkau suatu amal, satu zikir yang lebih baik daripada engkau ada pembantu, ada khadam. Orang ingat ada tukang gaji tu bagus, rupanya ada lebih bagus ada tukang gaji ke. Sebahagian muslimat lah contoh minta maaf, beratnya duit semua nak kena buat ni, kena jaga anak, kena basuh baju, kena masak pula, tak larat sungguh lah. Kan bagus kalau ada orang gaji? Tidak, kan bagus kalau berzikir? Bukan kan bagus ada orang ada gaji? Rasulullah yang ajak, bukan saya ajak. Kalau bagus pembantu rumah ni untuk anak Rasulullah, mesti bagi. Bila Rasulullah ajak, ada lebih bagus lagi, bagus pembantu rumah. Siapa ada orang gaji, alhamdulillah ada pembantu, tapi ada yang lebih baik pada tukang gaji lagi, ada yang lebih baik daripada pembantu rumah lagi. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut. Kata Sayyidah Fatimah, ya Rasulullah, saya nak zikir tu. Kalau orang lain mungkin dia kata apa? Pak cakap elok lagi. Saya minta orang tolong saya, bukan minta zikir nak buat apa? Orang lain ni, akidah orang lain ni. Akidah anak Rasulullah yang suci, yang bersih, yang tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan percaya kepada ayahnya Rasulullah. Dia kata, ya nak zikir tu, zikir apa? Sebelum tidur kata Rasulullah, baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 34. Itu lebih baik daripada pembantu. Sayyidah Fatimah buat dan mudah semua kerja, umat kerja dia. Termasuk kita semua yang ada kerja yang berat, buat ini saja. Ataupun tak ada kerja, buat juga sebelum tidur. Yang terakhir, jangan tinggalkan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak-banyak. Khususnya berselawatlah sebanyak 100 kali selawat Ibrahimiyah. Bukan selawat Azimiyah, Ibrahimiyah. Azimiyah satu kelebihan juga,
Ibrahimiyah, selawat dalam hadis tu. Ni seafdal selawat. 100 kali kita baca. Dalam kitab Dhakhirah Al-Musharrafah ada sebut, siapa yang nak mudah tinggalkan maksiat, akhir zaman maksiat banyak. Dalam TV lah, handphone, di luar, Allah banyak-banyak. Nak lepas tu susah tu. Payah nak lepas tu, bukan mudah tu. Zaman gelap ni. Tapi Allah boleh lepas kita dengan mudah. Allah ada. Allah semua. Maka Allah senang amat. Disebut dalam kitab tu, siapa yang baca sehari 100 kali selawat Ibrahimiyah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Habis selawat tahiyat akhir tu lah. So baca 100 kali, dia akan dapat tinggalkan maksiat yang dia buat tu. Macam ada orang macam ditarik buang hilang ke tu kan. Buat dia tengok 100 kali. Hak suka tengok benda yang haram, hak suka ambil hak orang ke, hak suka cakap tak elok, hak suka tinggal sembahyang subuh ke contoh, buat sehari 100. Macam tak ada, tak rasa apa nak buat, macam tu. Kenapa? Selawat itu ada cahaya, selawat itu ada rahmat, selawat itu keampunan dosa. Selawat itu adalah satu anugerah Allah yang besar kepada kita semua umat. Allah SWT. Jadi selawat pada Nabi Muhammad sehari 100 kali. Kalau ikut Tuanku Haji Ayub dulu, Pak Suyuk dulu, kita ngaji Pak Suyuk dulu, mana murid Tuanku Jamak Zudi lah, Tuanku Jamak di Pelanai. Dia kata kalau sekali kita baca selawat Ibrahimiyah ni, macam 1000 kali kita baca selawat yang pendek. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pendek. Baca sekali Ibrahimiyah, selawat Ibrahimiyah, macam 1000 kali baca selawat pendek tadi. Kita buat dan kita akan rasa benda tu. Allah senang. 100 kali ya. Tapi rasa macam buat banyak sungguh. Kerohaniannya, pembersihan jiwanya, kesannya kita rasa Allah macam banyaklah kita amal pada 100 ya. Bagi ke anak cucu, bagi ke kawan-kawan, pakat-pakat buat. Ini semua zikir-zikir ini disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita pakat-pakat buat dan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dah kita dah lewat dah. Dah semai insya-Allah. Terima kasih pada masjid yang panggil, yang jemput apa semua. Mudah-mudahan dengan zikir-zikir ni Allah bagi ilham, Allah bagi hidayah, taufik, keselamatan kepada kita untuk selamat di akhir zaman. Mudah-mudahan dengan kita perbanyakkan selawat pada Rasulullah, dapat syafaat Rasulullah, dapat dikurniakan akhlak Rasulullah, dapat jiwa nur iman yang kuat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan selawat banyak-banyak ni kita Allah keluarkan segala sifat-sifat mazmumah, Allah masukkan mahmudah. Semoga dengan selawat pada Rasulullah Allah mudahkan perjalanan kita kepada Allah. Allah mudahkan Allah sana at-turuq ataupun jalan-jalan kita kepada Allah, untuk mengenal Allah, untuk mendekatkan diri pada Allah, untuk ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Fatihah. Alhamdulillah. Allahumma inna bi'udaka hasbunallahu wa ni'mal wakeel la tabilana. Allahumma fil dzunubana wa dinana wa syayikhina wa jami'ina. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.